Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast channel YouTube Mona Lisa. Untuk segmen ni anda tak perlu nak tenung muka saya lama-lama pun sebab saya tak ada buat apa-apa presentation. Anda just dengar saya membebel, tekan play, minimize and sambung kerja anda. In case anda belum pernah dengar lagi saya membebel dalam mana-mana sesi podcast dekat channel ni, anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Okey, topik kita kali ni adalah produk terbaru yang diperkenalkan oleh Apple masa WWDC Worldwide Developer Conference baru-baru ni, iaitu Apple Vision Pro. Ramai yang ingat Apple Vision Pro ni adalah sebuah VR headset, tapi sebenarnya dia adalah something yang next level. Dia adalah gabungan antara VR dan juga AR headset. VR stand for virtual reality, yang mana kalau kita pakai satu-satu headset VR, kita akan duduk di satu alam yang totally baru. Kita akan duduk di dalam alam virtual macam tu. Manakala untuk AR headset adalah gabungan antara dunia virtual dengan dunia yang sebenar. Kita akan dapat tengok digital content di dalam dengan mata kasar kita. Itu beza antara AR dan juga VR. Apple Vision Pro adalah gabungan antara kedua-dua benda Allah ni. VR yang popular atas muka bumi ni, yang paling popular ialah Meta Quest 2. Tapi dekat Malaysia sekarang kita boleh nampak ada satu brand yang gila-gila penetrate. Kalau anda pergi dekat mana-mana highway Kuala Lumpur ataupun Selangor, ataupun anda pergi dekat mana-mana Pawagam, anda akan nampak brand ni iklankan VR mereka, iaitu Pico VR 2, VR 4. Dan untuk AR headset pula, sebenarnya tak banyak brand yang fokus kepada AR headset. Tapi yang saya review baru ni ialah Nreal Air. Antara VR dan juga AR headset, yang mana saya selalu guna? Saya ada kedua-dua. Saya ada Meta Quest 2 and saya ada Nreal Air ni. Yang paling banyak saya guna ialah Nreal Air. Itu pun bukan nak guna AR, bukan sebab nak guna AR. Sebab dia adalah saya nak guna untuk layan YouTube ataupun Netflix. AR headset basically dia ringan, dia kecil sebab dia tak perlu nak proses apa-apa. Berbeza dengan VR headset. Masa mula-mula VR diperkenalkan kepada kita, harga dia dah lah mahal dalam RM4,000 Malaysia macam HTC Vive kan. Kemudian kita perlukan satu dedicated gaming PC, satu dedicated PC yang grafik kad dia padu untuk run software ataupun apps yang nak digunakan dekat VR. And VR ketika tu kena ada stand alone punya sensor and sangat-sangat leceh. Cuma sekarang kita boleh nampak lah VR punya teknologi ni makin maju. Kalau dulu dia tak ada dia punya own OS, tapi macam Meta Quest tu dia dah ada dia punya own OS, dia dah ada chipset dia yang tersendiri. So kita dah tak perlukan satu PC yang mantap untuk guna VR lah. Dan untuk AR macam saya bagi tahu, dia memang tak perlukan apa-apa OS, dia tak perlukan apa-apa hardware. Untuk Nreal Air ni kita kena sambung dekat smartphone kita dan kontrol menggunakan smartphone. Sekarang saya rasa anda dah faham lah apakah itu VR dan apakah itu AR. Jadi automatically anda faham apakah itu Apple Vision Pro. Untuk Apple Vision Pro ni, apa yang anda kena tahu ialah yang pertama, benda yang saya sangat-sangat fokus bila kita bercakap tentang VR headset ataupun AR headset ni ialah dari segi keselesaan dia. Keselesaan untuk sesebuah AR ataupun VR headset ni bergantung kepada berat. Jadi, masa WWDC tu, Apple tak keluarkan sebarang data secara rasmi tentang dia punya fizikal, tapi based on pencarian saya, berat dia adalah di antara 600 hingga 800 gram. Dalam erti kata lain, dia duduk dalam kategori yang agak berat. Pico VR4 berat dia sekitar 400 gram, manakala untuk Meta Quest 2 berat dia hanya lebih kurang dalam 500 gram. Mungkin ada sesetengah dari anda yang fikir macam, alah, beza 100 gram je habis cerah, bukanlah a big deal. To be honest dengan anda, sebab saya guna kedua-dua VR tu, dia macam ni. Kepala kita bukanlah satu anggota yang boleh terima beban yang lama. Even kalau anda pakai topi dalam satu jangka masa yang lama pun, anda akan rasa tak selesa. Dan sekarang anda bayangkan topi tu berat dia 400 gram. Anda nak guna dia selama 10 jam, mustahil bosku. Jadi bila kita pakai VR headset, walaupun beza dia 50 gram ataupun 100 gram, kita akan dapati perbezaan dia sangat ketara kalau kita guna dia dalam satu jangka masa yang lama. So dari segi fizikal, yes, anda kena
kena tahu yang Apple Vision Pro berat dia sekitar 600 hingga 800 gram. Yang kedua, apa yang anda kena tahu tentang Apple Vision Pro, dia banyak gila sensor termasuk dengan eye tracking. Lepas tu dia punya hardware sangat mantap dan dia ada dia punya own OS. Itu basically apa yang anda kena tahu tentang Apple Vision Pro. Dari sini, apa yang best? Apa yang tak best? Okey, apa yang best tentang Apple Vision Pro ni ialah disebabkan dia ada banyak gila sensor. Kita bukan sahaja boleh see through, kita boleh nampak dunia luar ketika kita guna dia, tapi kita control dia just guna eyeball kita. Kita boleh gerakkan mata untuk navigate dia pergi ke kanan, pergi ke kiri. Dan kalau kita tak selesa dengan eyeball dia, kita boleh guna hand gesture. Dan kalau kita rasa hand gesture tak tepat lagi, kita boleh guna voice command lah. So, ini kelebihan pertama dia. Untuk eyeball tracking ni kan, untuk eyeball tracking setakat saya tahu, tak ada lagi VR yang ada eyeball tracking. Tapi untuk monitor banyak. 2013 Dell dah perkenalkan eyeball tracking punya monitor ni. Cuma belum digunakan secara meluas. Latest ni anda boleh nampak monitor dari Lenovo pun dia ada eyeball tracking. Dan untuk hand gesture, actually dah banyak VR yang kita boleh guna secara hand gesture, but based on video yang dipamerkan kepada kita ketika WWDC dan based video dari Mr. Who's the Boss MKBHD, mereka bagi tahu yang dia punya hand tracking tu sangat-sangat precise. Bila dia zoom, dia akan zoom secara real time, which is benda ni sangat-sangat impressive lah. Dan seterusnya, yang best tentang Apple Vision Pro ni ialah of course quality image dia. Image yang nampak tu sangat-sangat lawa. Dia punya pixel density tu tinggi dan dia punya resolution pun tinggi. Warna yang kita nampak terang dan gambar dia sangat-sangat sharp. Untuk VR sekarang, so far tak ada yang cantik sangat lah. Tapi untuk AR, Unreal Air punya display bagi saya sangat-sangat cantik. Lepas tu kalau kita tengok apa yang menarik tentang Apple Vision Pro ni ialah dia pakai dia punya own hardware dia yang mantap lah. Dia pakai chipset terbaru iaitu R1, which is dia ada bila dia punya hardware tu mantap, ada banyak possibility yang kita boleh buat dengan Apple Vision Pro. Itu tiga benda yang bagi saya best dekat Apple Vision Pro. Benda yang tak best pula, yang pertama of course harga dia gila mahal, iaitu 3,999 USD. Kalau kita convert ke Malaysia, sekitar 16 hingga 17 ribu ringgit Malaysia. Untuk sebuah headset 16 VR dan juga AR headset yang harga 16 ribu ringgit Malaysia, ini bukan level T20 lah. Ini T20, level 1 punya, yang gila-gila kaya punya produk. Cuma kalau kita nak rationalizekan harga dia ni, sebenarnya boleh. Maksudnya dia nak kata mahal sangat untuk penggunaan dia tu, bagi saya tak. Okey, kita kena tengok dari sudut macam ni. Masa WWDC, Apple dia macam positionkan mereka punya Apple Vision Pro ni sebagai personal cinema, sebagai pawagam personal kita. Jadi bila kita bercakap tentang pawagam personal, kita kena bandingkan dengan home cinema. Home cinema kalau kita nak buat sebenarnya gila mahal lah. Kita sedang bercakap high level punya home cinema yang dia punya resolution 4K, dia punya display cantik gila, dia punya screen tu pun mampu keluarkan warna yang diprojek oleh projector. So home cinema punya projector saja yang laser 4K pun dah boleh cecah 12,000, 13,000 ringgit Malaysia. Belum campur dia punya screen, belum campur dia punya bilik tu kena gelapkan, kena kedapkan supaya audio yang kita terima mantap. So total untuk home cinema, setakat saya kenal kawan yang buat ni, memang cecah 20,000 ringgit Malaysia. That's why kalau kita nak rationalizekan harga Apple Vision Pro ni, boleh dia punya harga lagi murah dari kita set up satu home cinema. But still, 16,000 ringgit Malaysia adalah satu angka yang gila besar. Saya tak rasa orang akan beli dia kecuali orang yang gila Apple dan orang yang nak flex. Dia nak tunjuk dia kaya. Okey, itu kekurangan yang pertama. Yang kedua, bagi saya kekurangan dia ialah dari segi fizikal tu sendiri. Macam saya bagi tahu, based on pencarian saya, berat dia dari 600 hingga 800 gram. 600 gram ni berat, bosku. Kalau bayangkan Meta Quest 2 pun dah tak sesuai untuk budak-budak darjah 6 pakai sebab berat kan.
Kalau 600 gram ni anda bayangkan sendiri. Saya sendiri pun tak suka guna Quest 2. Actually, kenapa saya banyak guna Nreal Air berbanding dengan Meta Quest 2? Sebenarnya Meta Quest 2 pun kita boleh guna untuk tengok YouTube. Even screen dia kita boleh besarkan lagi besar berbanding dengan Nreal Air ni. Tapi disebabkan tak selesa. Bila kita pakai dia dalam satu jangka masa yang lama, memang tak selesa. Satu, berat. Yang kedua, kita rasa panas sebab dia tertutup. Tapi untuk Nreal Air ni, bayangkan saiz dia spek mata macam ni and dia terbuka. Jadi udara boleh keluar masuk, sejukkan bahagian mata kita tanpa ada sebarang masalah. Itu pun bila saya pakai Nreal Air ni dalam 3-4 jam akan rasa penat juga, akan rasa berat jugalah. So dari segi fizikal memang fail lah untuk Apple Vision Pro ni. Plus dia punya bateri tak ada dekat headset. Kita kena sambung dedicated bateri yang ada dekat luar. Memang out sikit lah bagi saya. Yang ketiga, dia punya OS. Walaupun kita kata OS ni adalah kelebihan juga, tapi disebabkan dia adalah OS yang totally new, jadi kita kena tunggu banyak developer keluarkan apps dia tersendiri dulu baru kita boleh guna Apple Vision Pro ni secara total. Okey, itu kelebihan dan juga kekurangan dia. Kalau anda tanya saya, benda ni boleh pergi jauh ke tidak? Dengan harga 16 hingga 17 ribu ringgit Malaysia so far untuk entertainment usage, bagi saya tak boleh pergi jauh lah. Cuma kalau kita tengok kepada penamaan yang Apple bagi kepada kita, Apple Vision Pro, so mungkin akan keluar version yang lebih rendah. Mungkin VR sahaja, AR sahaja, mereka bagi nama Apple Vision XS ke. So, harga akan jadi lebih murah dan lebih mampu milik. Kalau harga dia bawah RM10,000 Malaysia, saya yakin yang akan ada orang beli dia. Saya yakin. Itu memang, walaupun kita kata VR headset sekarang harga dia tak sampai RM2,000 pun, tapi kalau Apple keluarkan harga RM10,000 pun masih mampu, masih ramai yang akan belilah. More than that memang susah bagi saya. Bawah RM10,000 InsyaAllah okey. Kita kena tahu yang Apple adalah trendsetter. Kita tak boleh nafikan benda ni. Walaupun mereka masuk ke dalam satu-satu industri tu agak lambat, tapi once mereka jejak kaki saja ke dalam padang tu, produk tu akan jadi popular. Kita boleh tengok mereka punya AirPods 2. Sebelum tu ada mereka punya AirPods. Sebelum tu ada banyak je earbuds, wireless earbuds yang diperkenalkan oleh brand-brand lain, tapi dia tak jadi satu trend. Even ramai yang kata, oh kalau pakai wireless earbuds nanti earbuds tu hilang lah. Banyak orang persoalkan teknologi tu. But once Apple masuk sahaja ke dalam dunia AirPods tu, semua orang ikut benda yang sama. Sama juga dengan smartwatch, and the same thing goes to Dynamic Island. Dynamic Island dekat iPhone 14 Pro boleh kata satu teknologi yang entah apa-apa. Maksudnya bukanlah satu yang extraordinary, tapi disebabkan Apple yang buat, semua orang puji benda ni. And kalau anda tanya saya, adakah benda ni VR ataupun AR headset ni baru untuk Apple? Sebenarnya kalau kita tengok balik, taklah. Apple antara brand yang gila-gila fokus kepada AR. Even kalau anda beli mereka punya iPhone ni, anda boleh cari satu apps yang mereka panggil sebagai measure, yang mana dengan apps measure tu, kita boleh ukur panjang satu-satu barang tu. Macam saya ada keyboard dekat depan saya ni, saya nak ukur panjang keyboard ni, saya dah tak perlu pakai pembaris, saya dah tak perlu nak pakai tali tape. Kita just guna kamera yang ada dekat iPhone ni dan kita boleh tahu dia punya panjang tu secara detail dan tepat. So, dari segi AR tu sebenarnya Apple dah lama buat benda tu. Cuma kenapa Apple tak perkenalkan VR ni pada sebelum-sebelum ni? Saya ada dua pendapat lah. Yang pertama, mungkin sebenarnya Apple dah nak buat benda tu, cuma mereka perlukan satu OS yang special untuk VR mereka. That's why mereka perlukan masa. Yang kedua, kita boleh tengok sebenarnya Apple dia bangun, recently kita boleh tengok yang Apple dia bangunkan dia punya own chipset. Kalau sebelum ni dia punya MacBook dia pakai Intel punya processor, tapi mereka perkenalkan M1, mereka perkenalkan M2, and at that time mungkin dalam masa yang sama sebenarnya Apple sedang develop satu chipset untuk mereka punya VR lah yang optimize dengan mereka punya VR. Jadilah R1 yang mereka bentangkan pada WWDC baru-baru ni. That's why kalau anda tanya saya, adakah AR dan juga VR ni adalah teknologi baru untuk Apple? Bagi saya taklah. Mereka mungkin dah rancang lama gila, tapi mereka belum ready, and sekarang mereka dah pun
ready. Tapi mereka perkenalkan Apple Vision Pro pada WWDC baru ni dengan harga yang kita kata ridiculous gila adalah tujuan marketing semata-mata. Saya quite yakin lah lepas ni kita akan nampak Apple Vision XS ataupun Lite ke yang hanya fokus kepada VR ataupun AR tu sendiri. Apa-apa pun, macam saya bagi tahu kalau harga dia bawah RM10,000 Malaysia, mungkin berbaloi untuk kita beli. Produk dari Apple kot, memang tak ada masalah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berubah. Jumpa lagi.